Ini adalah cerita rakyat, di mana cerita ini amat terkenal di Malaysia, apatah lagi di negeri Sarawak. Kisah yang dimaksudkan ini adalah Gunung Santubong yang terletak di Sarawak, Malaysia, merupakan sebuah daripada gunung legenda yang terkenal di Sarawak. Ia terletak 35 km di utara Bandar Kuching. Setinggi sekitar 810 meter, gunung ini terletak di sebuah semenanjung kecil yang dinamakan Semenanjung Buntal, yang popular dengan aktiviti-aktiviti pelancongannya. Gunung Santubong terletak kira-kira 35 km di bahagian utara pusat Bandar Kuching dan puncaknya boleh dilihat dengan jelas dari ibu negeri Sarawak ketika cuaca berkeadaan baik. Mengikut sejarahnya, pada abad ke-14 Masihi, pusat komersial pentadbiran negeri Sarawak ialah Santubong, di mana Kuala Santubong menjadi pusat kunjungan para saudagar dari timur dan barat untuk berniaga. Penemuan pelbagai artifak di kawasan sekitarnya menguatkan lagi dakwaan bahawa terdapat kesan langsung perdagangan di Santubong kepada penyebaran Islam dan Hindu di Sarawak. Namun, negeri ini juga mempunyai mitos yang tersendiri di kalangan masyarakat setempat. Berdasarkan mitos, Gunung Santubong berasal daripada jasad Puteri Kayangan yang bernama Puteri Santubong selepas disumpah menjadi gunung. Puteri Santubong dan saudara kandungnya, Puteri Sejinjang, diperintah oleh ayahanda mereka, Dewata Mulia, untuk turun ke bumi bagi membantu menyelesaikan konflik antara penduduk kampung Pasir Putih dan Pasir Kuning. Sebelum turun ke bumi, mereka bersumpah untuk tidak bertelingkah sesama sendiri. Ketika berusaha mendamaikan penduduk kedua-dua kampung berkenaan, usaha mereka akhirnya berjaya. Kedua-dua kampung itu berdamai dan bekerjasama dalam kegiatan perdagangan dengan beberapa buah negeri asing. Sejak itu, ramai putera raja dari beberapa buah negeri berusaha melamar hati kedua-dua puteri kayangan tersebut. Namun, semua lamaran tersebut ditolak. Bagaimanapun, kedua-dua puteri kayangan berkenaan jatuh hati terhadap seorang putera raja dan akhirnya bergaduh sesama sendiri. Akibat pertelingkahan yang melanggar sumpah itu, Puteri Santubong serta Puteri Sejinjang telah disumpah oleh ayahanda mereka dan bertukar menjadi gunung. Dari segi sudut sejarah, Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang adalah merupakan puteri-puteri Sultan Brunei yang telah melarikan diri bersama 7 orang saudara lelaki mereka kerana ayahanda mereka, Sultan Brunei, telah dibunuh oleh satu komplot sekitar abad ke-18. Memandangkan 9 orang putera dan puteri ini dalam pelarian ingin menuju ke Tanah Melayu yang memaksa mereka menyeberangi Laut Cina Selatan, maka saudara-saudara lelaki mereka telah bersepakat untuk meninggalkan 2 orang saudara perempuan mereka di satu kawasan yang kini terletak di Kuching. Kedua-dua puteri tersebut akhirnya mencari tempat perlindungan di sebuah gunung yang kini dikenali sebagai Gunung Santubong. Dan kerana berlaku perbelahan di antara dua beradik tersebut, maka Puteri Sejinjang telah mencari tempat perlindungan lain di sebuah gunung yang bertentangan dengan Gunung Santubong, iaitu Gunung Sejinjang. Bagi orang-orang Dayak di Sarawak yang selalu ke kawasan dua gunung tersebut mula berasa hairan. Mereka berfikir akan dari mana datangnya kedua-dua gadis tersebut yang mereka tidak pernah temui sebelum ini. Mereka menganggap kedua-dua puteri tersebut telah turun dari kayangan. Kedua-dua puteri ini pada mulanya hidup aman, tetapi lama-kelamaan menjadi musuh kerana masing-masing mempertahankan kecantikan mereka dan mengaku mereka paling cantik di dunia. Kerana bergaduh, seorang daripada mereka telah berpindah ke sebuah bukit lain, diberi nama Bukit Sejinjang.
Perbalahan Puteri Santubong dan Puteri Sijinjang akhirnya membawa kepada kematian. Apabila kedua-duanya saling berbunuhan antara satu sama lain, maka lahirlah legenda Puteri Santubong dan Puteri Sijinjang yang kita dengar sehingga ke hari ini. Sementara itu, 7 orang bersaudara itu pula dikatakan meneruskan pelayaran mereka sehingga ke Pulau Pinang. Setelah mendarat dan berjalan untuk mencari tempat tinggal, sesampainya di sesuatu kawasan di Pulau Pinang, burung bayan yang mereka bawa dari Brunei telah terlepas. Maka dari situlah kawasan di mana burung bayan mereka terlepas mula dikenali sebagai Bayan Lepas. Kini, keturunan dari 7 orang putra Sultan Brunei itu masih menetap di kawasan tersebut dan sebahagiannya telah berhijrah ke negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia ini. Cuma keturunan mereka ini tidak lagi memakai sebarang gelaran atau panggilan di depan nama seperti Pangeran atau Dato'. Mungkin 7 orang putra tersebut tidak mahu lagi menggunakan gelaran tersebut agar kumpulan komplot yang membunuh ayahanda mereka itu tidak akan dapat menjejaki mereka dan keturunan mereka lagi. Namun, keturunan 7 orang putra tersebut kini masih percaya yang mereka sememangnya adalah dari keturunan Sultan Brunei. Cuma apa yang mereka hairan dan muskilkan ialah mengapakah nenek moyang mereka terpaksa melarikan diri dari Brunei hingga sejauh ke Pulau Pinang. Cerita legenda ini berasal dari Sarawak. Boleh juga dikatakan cerita asal-usul Gunung Santubong dan Gunung Sejinjang yang terdapat di Sarawak sehingga hari ini. Kononnya, pada zaman dahulu kala di sebuah negeri Sarawak terdapat 2 buah kampung yang berjiran tetapi sentiasa bermusuhan. Bagi menamatkan permusuhan tersebut, Dewata Mulia Raja mengutuskan 2 orang puteri kayangan bersaudara pupu turun ke bumi dan memimpin penduduk kampung berusaha menuju ke arah kemakmuran. Puteri Santubong memimpin Pasir Kuning, Puteri Sejinjang pula kampung Pasir Putih. Mereka sendiri telah bersumpah tidak akan bermusuh sesama sendiri. Terikut-ikut dengan perangai penduduk yang dipimpin, kedua-dua kampung mulai mengecap kemakmuran. Kain tenunan Puteri Santubong begitu unik dan dapat dijual dengan harga yang mahal, sementara tanaman padi di kampung jiran begitu subur dan menjadi. Kemasyhuran kampung Pasir Kuning memikat kehadiran orang dagang, termasuklah putra Serapi dari Matang yang Sega itu. Akhirnya bercinta dengan Puteri Santubong. Sementara Panglima Putih sakit hati kerana pinangannya ditolak. Kampung Pasir Putih dibakar oleh Sang Bualang kerana kecewa cintanya ditolak oleh Puteri Sejinjang. Puteri itu lari ke istana, lalu bersuah putra Serapi lalu jatuh cinta. Bibit permusuhan lantaran cemburu itu telah membawa kepada pergaduhan kedua mereka. Akhirnya, kerana langgar sumpah, mereka bertukar menjadi gunung. Sekian, salam hormat.